Ramai yang berpendapat ataupun beranggapan bahawa bila kita sebut berkenaan dengan sexuality, ianya adalah melibatkan tingkah laku seksual dan hanya sesuai dibincangkan apabila anak dah besar. Sebenarnya, apa yang kita tak tahu, perkembangan sexuality anak bermula sebelum fasa akhir balik lagi. Sexuality juga adalah satu proses perkembangan psikologi sepanjang hayat. 5 perkara utama yang anak perlu tahu dan ada untuk mendapatkan perkembangan sexuality yang adaptif. Pertama, ialah pengetahuan tentang anggota badan dan fungsi. Membolehkan anak untuk mengetahui bagaimana untuk menggunakan setiap anggota badan itu dengan betul, tempat yang betul. Contohnya latihan tandas untuk menggunakan bahagian sulitnya untuk membuang air, kecil dan besar, dan di tempat mana yang sesuai. Dan dengan mengetahui tentang anggota badan dan fungsinya, kita juga mengajar dan mendidik anak untuk lebih menghormati tubuh badan mereka. Tidak akan membenarkan sewenang-wenangnya sesiapa sahaja menyentuh tubuh badan mereka ataupun melakukan sesuatu kepada tubuh badan mereka. Kerana mereka dah tahu berkenaan dengan anggota badan mereka, fungsi dan mula menyayangi tubuh badan mereka. Perkara yang kedua adalah keupayaan untuk membezakan diri sendiri dan orang lain. Apabila anak mempunyai keupayaan untuk membezakan diri dengan orang lain, dia akan membesar dengan konsep kendiri yang adaptif. Dia mampu menghormati orang lain. Sebagai contoh, antara yang ibu bapa risaukan adalah tingkah laku anak yang suka menyentuh orang lain, yang suka memeluk strangers. Antara isu yang biasa berlaku dalam kalangan kanak-kanak autisma, di mana mereka yang mempunyai isu sensory seeking behavior pada orang lain, ianya adalah satu tingkah laku seksual, memegang anggota badan atau bahagian badan orang lain yang tak sepatutnya. Yang ketiga adalah tahu dan mahir dalam pengurusan diri. Contohnya pakai baju sendiri, pergi toilet sendiri, mandi sendiri. Ianya tak bermula sejak remaja atau dewasa ya, kita dah latih sejak peringkat kanak-kanak lagi. Pernah tak kita dengar anak 5-6 tahun, 7-8 tahun masih perlu dimandikan oleh ibu ayah? Ini bukan berkenaan dengan isu anak yang berkeperluan khas yang OKU misalnya, tetapi anak tipikal yang lain. Apabila ibu bapa tidak menerapkan berkenaan dengan pengurusan diri sejak awal, anak bukan sahaja tidak mampu berdikari, hilang keupayaan perkembangan yang sepatutnya mereka dapat, tetapi ini sangat tidak bagus untuk perkembangan seksualiti mereka. Keyakinan diri yang baik akan membantu mereka untuk menetapkan had. Sebagai contoh, sekiranya ada individu lain yang cuba untuk provoke, cuba untuk melakukan sexual harassment ataupun dengan keyakinan diri yang ada, jati diri yang kukuh, mereka mampu menangani konflik tersebut dengan lebih baik. 4 adalah pengurusan emosi adaptif. Bagaimana emosi boleh berkait dengan seksualiti? Seperti yang saya sebutkan tadi tentang tingkah laku seksual. Umur 5 tahun, 4 tahun, sekolah rendah, dah mula suka meraba atau memegang orang lain di tempat yang tak sepatutnya. Anak melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan reaksi emosi yang diingini, untuk mendapatkan rasa seronok. Sebab itu, perkembangan seksualiti adalah berkaitan dengan emosi. Apabila anak tidak dilatih untuk menguruskan emosi, ada coping skills yang lebih adaptif, anak mungkin akan memilih tingkah laku tersebut. Kelima adalah tahu simpati, empati dan nilai moral yang lain. Tak perlu tunggu anak remaja, anak dewasa baru kita terapkan berkenaan dengan simpati, empati dengan orang lain, nilai moral yang lain. Simpati, empati akan membantu dalam perkembangan seksualiti adaptif apabila anak bukan sahaja tahu untuk menghormati orang lain, bahkan mereka juga tahu untuk menghormati diri mereka. Biasa berlaku isu-isu hamil luar nikah, pergaulan bebas. Kita beranggapan bahawa hanya perempuan sahaja yang perlu dididik untuk berpakaian menutup aurat, berpakaian yang sesuai, tetapi kita lupa untuk fokus kepada anak lelaki tentang menghormati perempuan. Sebab itu penting untuk mendidik anak berkenaan dengan simpati, empati dan nilai moral sejak awal. Bukan apabila remaja, sejak kanak-kanak.